Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibata lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita telah masuk sedar tak sedar pada sirah yang ke-10, membedah sebagai uh, satu siri buku yang besar kepada kita sebenarnya. Penulis dia Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis buku Rahiqul Makhtum. Ana nak menganalogikan supaya kita nampak sirah ni kenapa kita mengambil pendekatan buku ini sebagai perbincangan awal sepanjang tempoh ini. Kerana apa? Kalau anda datangkan soalan dalam bentuk math, kenapa kita belajar math, kalkulus, algebra? Apa asas kepada ilmu-ilmu kalkulus, algebra, math? Asas dia adalah dia kena ada asas kepada matematik. Sebab tu dia kena belajar matematik dulu. Dan sebab itulah kita melihat kepada buku yang lebih dasar yang menceritakan tentang ilmu-ilmu sirah di dalam sirah kita. Sebab tu kita tidak mengambil kitab yang lebih besar seperti buku Fiqh Sirah, Ramadan Al-Buti ataupun Al-Ghazali, ataupun buku Fiqh Sirah Da'wiyah yang menceritakan tentang metod ataupun perangkat-perangkat nak buat dakwah yang lebih teratur, iaitu buku Manhaj Haraki ditulis oleh Munir Ghadban. Kerana apa? Kerana buku-buku ini dipanggil sebagai buku-buku seperti kalkulus, algebra, seperti math. Jadi kita ambil yang lebih awal dan asas, iaitu buku seperti matematik, iaitu kita ambil asas, iaitu sirah Rahiqul Makhtum. Dia membicarakan tentang ilmu-ilmu kronologi Rasulullah SAW secara menyeluruh. Dan untuk nak dapat fiqh sirah, menceritakan bahan-bahan yang lebih detail tu, dia kena melalui bahan nadwah lah, perbincangan dalam katibah masing-masing. Itu lebih baik lah. Sebab soalan-soalan perbincangan tu dia akan bertanya sekitar kepada persoalan. Namun, untuk anak nak menjaga metodologi sebagai perkongsian ni, anak akan selit-selit juga pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil, sama ada dari sisi tarbiyah dan juga dakwah lah, sikit-sikit. Baik, insya-Allah kita telah masuk pada siri yang ke-10 ni. Tajuk yang ana letak adalah musuh akan menyerah dengan diplomasi. Pada siri yang ke-10 kita telah tengok siri yang ke-10 bagaimana yang berlaku ke atas umat Islam. Orang-orang mula diserang bila buat dakwah. Yang kita tengok dakwah telah bermula oleh Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian dia kena kepada Ibn Mas'ud. Bila buat dakwah maka dia akan ada ujian. Itu sunatullah. Lagi kuat orang tu buat dakwah, lagi kuat ujiannya. Seperti mana yang berlaku ke atas Rasulullah SAW. Jadi kita telah tengok juga pada siri ke-9 yang sebelum ini cerita tentang akhirnya Abu Talib juga dia bertemu dengan Rasulullah untuk nak memperlahankan dakwah Rasulullah. Iaitu boleh jadi orang yang backup kita habis-habisan, tetapi dia bukan Islam. Dia bukan orang yang faham tarbiyah, dan dia mungkin boleh terefek sebab dia tak ada sumber Rabbani tu. Dan akhirnya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita strong prinsip. Bila ada orang nak sekat dakwah kita ataupun memberhentikan dakwah kita, apa kata Rasulullah? Seperti mana yang disebut, kalaulah bulan diletak di kiri dan kanan, maknanya Rasulullah mengajar kita prinsip dakwah tidak boleh berhenti dan tidak boleh disekat oleh sesiapa. Sebab tu dalam buku Muntalaq dia ada sebutkan, dalam kaedah orang-orang taksis ini, tiada bumi yang menyekat. Sebab kita nak buat dakwah, tiada siapa yang boleh menyekat kecuali dengan izin Allah ataupun Allah matikan kita. Jadi insya-Allah kita tengok apakah yang dilakukan oleh Quraisy datang dalam buat perjanjian ataupun diplomasi. Orang yang dihantar, bayangkan mereka ni ambil Rasulullah SAW, ajak Rasulullah jumpa dekat mana nak diplomasi ni? Jumpa di atas Kaabah. Kan Kaabah tu berada duduk dekat atas berbincang. Cuba teka berapa ramai yang berada di atas. Nak ceritanya semua orang yang tinggal sakit baki, orang kafir Quraisy yang QS, kaedah sulbah mereka ni yang tidak terefek fikrah ni, berkumpul. Kalau total kan boleh jadilah 3% semua di orang tu kan. Siapakah mereka ni? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik-beradik dua tu. Kemudian Abu Sufyan, An-Nadar Aswad, Walid bin Mughirah yang pernah offer anak dia Umarah bin Mughirah. Kemudian Abu Jahal, Abdullah bin Ubay,
Abi Umayyah, Ashi bin Wa'il, Nabi'ah bin Hajjaj, Munabbah bin Hajjaj, dengan Umayyah bin Khalaf. Ni mereka ni berkumpul untuk nak diplomasi dengan Rasulullah SAW bagi memberhentikan dakwah Rasulullah. Lihatlah, pada siri yang ke-10 ni kita nak tengok musuh akan menyerah, tapi dia tak nak masuk Islam dengan cara dia menyerah dengan diplomasi pula. Sesama mereka ni ketua adalah Utbah. Utbah ni yang bersuara. Utbah bin Rabi'ah. So bila dipanggil, Rasulullah SAW berada di atas Kaabah, kemudian bermulalah Utbah disebut. Wahai Muhammad, kau telah menghina agama kami. Kau kata agama kami ni kafir. Sebab tu, hari ini ada benda yang kita boleh sebut kepada orang non-Muslim. Kita menggunakan istilah non-Muslim di hadapan mereka. Sebab kita tak ada negara lagi. Kita belum ada negara Islam lagi. Tapi dalam akidah kita, mereka ni kafir lah. Seperti mana kita bincang dalam surah Al-Kafirun, fikrah dia tu kan. Tetapi kita tidak boleh nak menjaharkan sebab dia boleh jadi backfire semula. Kalau kita pergi kat media, orang kafir. Dia orang pun tak mengaku dia orang kafir kan. Tapi nak ceritanya perkataan tu berat pada mereka bila declare depan-depan. Sebab tu kita menggunakan terms yang belum lagi masa ni untuk itu kepada awam, public kan. Sebab orang akan attack, dia bukan attack peribadi, lepas tu dia akan attack agama ni. Orang akan attack NGO ni, persatuan ni. Kita boleh tengoklah dekat Malaysia ni kan, contoh-contoh gerakan dakwah yang telah buat. Yang mana kena backfire tu janganlah ikut. Yang mana nampak harmoni sangat jangan ikut. Sebab apa? Sebab kita kena ada prinsip ataupun fikrahnya adalah mereka ni kafir. Cuma pendekatan bila bermuamalah tu kita tak guna perkataan tu di hadapan mereka lagi selagi mana belum ada negara Islam. Kemudian mereka pun claim lagi, Utbah bin Rabi'ah dia kata apa? Kemudian kau pun berkata agama Quraisy ni bergantung kepada makhluk lah, melalui makhluk lah. Tidak. Kami ada Allah. Dia orang nak kelirukan lah. Mereka ada Allah tetapi perantaraannya. Sebab tu dia beza dengan agama Islam. Kemudian kau menghina agama kami. Kau pecah belahkan. Dia nak amen. Tadi main agama, sekarang main sentimen tepi-tepi pula. Kemudian kau pecahkan masyarakat kami. Kemudian mimpi-mimpi kami kau anggap bodoh. Sebab dia orang ada rahib, ada tukang sihir. Dia kata jangan terima orang-orang macam ni. Kita hanya menerima wahyu sahaja. So nak ceritanya, Utbah bin Rabi'ah, dia telah mengumpulkan fakta untuk nak menyerang kita. Sebab itu, apa yang dikeluarkan oleh Utbah, memang benda tu berlaku lah. Kita kena ready ikhwatifillah dalam dakwah ni bila mana kita dah mula kepada masyarakat Islam. Nanti anak akan tunjukkan sebenarnya fenomena yang berlaku ketika dakwah di tahun ini adalah Islam mula telah diterima di dalam masyarakat. Dalam masyarakat tu kita kata adalah irsyadul mujtama'. Islam menjadi petunjuk, rujukan, tetapi ada non-Muslim yang bersama-sama. Seperti mana Abu Talib yang belakang ketika Islam kena serang ini. Tetapi nak ceritanya, orang-orang di sebalik kita ni, orang kafir, mereka cari setiap apa yang kita post, yang kita tulis, yang kita nakalkan, mereka akan quote dan simpan. Satu masa mereka akan keluarkan. So ikhwah kita boleh tengok antum boleh tengoklah di media-media sekarang ni bila mana ada orang pendai yang berada di hadapan. Orang-orang seperti cyberstopper ni dia akan korek. Dia akan search kat internet, dia akan cari siapa kita. Contohnya siapa? Halim Baharudin kan. Dia akan korek belakang. Halim ni macam mana sejarah dia? Dia buat apa? Ini. Sebab itu kita sangat kena jaga apa saja yang kita postkan, yang kita tuliskan, yang kita katakan. Kalau ada Facebook, Instagram, sebelum ikut tarbiyah tu, delete habis-habisan benda yang boleh melambangkan itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Benda yang tak kisahlah apa-apa. Kita boleh tengoklah orang hari ni, misalnya lah, tak perlu pergi jauh lah, orang-orang politik kat Malaysia. Bila dia masuk je politik, orang akan korek balik sejarah-sejarah dia. Da'i ni kita kena ready, dia bukan seperti orang politik. Orang politik jatuh, dah tak ada orang korek. Da'i orang akan sentiasa korek. Korek. Walaupun dia ni dah mati Seperti mana Syed Qutb dah meninggal pun orang korek lagi. Dia ni dulu kata mujassimah lah. Dia ni orang yang sekular lah. Dia ni orang Freemason lah. Tak tahu. Allahu'alam. Tetapi semua orang layak untuk nak bertaubat dan berubah. Nak ceritanya. Seperti mana seorang tokoh pendidikan. Nama dia
Miss Kaweh. Miss Kaweh ni, dia background dia sangat dahsyat kalau diceritakan. Aku dengan ayah tidak berapa baik, selalu kena tekan. Tapi selepas dia masuk, dia menjadi orang yang membawa Islam. Tapi orang korek lah benda-benda sejarah yang lepas. Tapi nak ceritanya, ketika ini ikhwah kita kena ada mindset bila kita ada masyarakat Islam yang betul, negara Islam yang betul, ketika itu akan ujian yang lebih besar. Orang akan korek sejarah-sejarah kita. Sebab tu bermula daripada sekarang. Inilah kita kena jaga semua kata-kata attitude kita. Sebab itulah tarbiyah membinalah benda ni kan. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya setelah diorang ceritakan apa yang Rasulullah buat ataupun pengikut dia buat, kemudian barulah dia offer. Jadi begini wahai Muhammad, kami nak tawarkan kalau apa tawaran dia? Yang sebenarnya tawaran ini adalah illah. Tawaran pertama, Utbah bin Rabi'ah ditawarkan apa? Kalau engkau nak kaya, kami bagi engkau kaya, kami bagi engkau duit. Ikhwah kena hati-hati dengan duit. Nak ceritanya Rasulullah SAW, dia mengajar kepada kita bukan mengambil benda tu. Bila dia masuk dalam pekerjaan kan. Kemudian dia tawarkan yang kedua. Kalau kau tak nak ni, kami bagi yang kedua. Nak tak kedudukan, kami bagi. Semua kami minta pandangan kau. Setiap kali nak buat decision, kami akan ambil kau punya pandangan dan kaulah ke mufti kami. Ibarat macam itulah. Dia meletakkan, nak tak kalau kau berada di posisi mufti. Tiba-tiba ada orang ambil kita. Nak tak hantar jadi CEO kami, syarikat. Ush. Tapi dengan syarat lah. Kena senyap-senyap lah lepas tu. Seperti siapa? Ingat tak nama seorang tokoh Islam? Sir Muhammad Iqbal. Gelaran Sir kat depan tu yang diberikan oleh Elizabeth kan. Kan sebenarnya Muhammad Iqbal ni orang yang lantang dalam menentang penjajah. Sehinggalah Elizabeth ni, orang-orang British ni berbincang, kita nak kena perlahankan dakwah dia, kita kena bagilah dia jawatan. Bila dia ada profesor kat depan, dia takut sikit kot nak cakap apa-apa. Lepas tu dia panggil lah secara terhormat, dia bagi gelaran Sir. Itulah istilah macam mana boleh dapat gelaran tu sebab nak memperlahankan Muhammad Muhammad Iqbal punya dakwah. Jadi apa yang Muhammad Iqbal buat selepas dapat gelaran tu? Lebih lantang lagi lepas tu. Orang nampak dia ke hadapan kan. Akhirnya dia bergabung kan dengan Al-Maududi. Sempatlah setahun, ada yang kata 2 tahun. Tapi nak ceritanya, ada orang yang akan menawarkan kita kedudukan, gelaran, profesor ke, jadi IR ke, doktor ke, tidak boleh memperlahankan dakwah kita. Pada mereka yang bakal ada doktor, profesor, IR, emeritus dan sebagainya, kena gunakan peluang yang ada tu, alat yang lebih, muntijah nak buat dakwah. Tidak cukup dengan tu, mereka tawarkan juga, okeylah kalau kau tak nak pun kedudukan jawatan ni, kami tawarkan engkau jadi raja kami lantik. Tadi ambil pandangan je kan, CEO, pandangan je lah. Ini ketua terus pengarah kan. Apa yang kau cakap kami akan ikut. Kan nampak kat situ peluang kan. Bila Rasulullah kata jangan buat dakwah. Jangan buat dakwah. Jangan sembah berhala. Kan orang boleh ikut. Tidak semudah itu. Siapa ketika tu dalam kalangan dia orang ni ada jawatan yang berpengaruh. Seperti mana Abu Talib. Abu Talib ni ketua. Tetapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Abu Lahab datang. Abu Jahal datang. Umayyah bin Khalaf datang. Munabih bin Hajjaj datang. Tak ada berguna pun. Sebab apa? Sebab berada di atas, bawah tak ada orang. Seperti mana yang berlaku ke atas apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, yang Khalifah Uthmaniyah tu kan. Sebab dia tidak kuat, sebab tak ada kaki-kaki dia, QS ataupun 3% tu, kaedah sulbah tu tak ada. Jadi dia tak boleh nak buat apa-apa kan. Walaupun dia menjadi raja. Sebab tu raja ni, dia orang yang boleh dikalahkan. Kalau orang katalah Sultan Muhammad Al-Fatih pula, Khalifah Uthmaniyah ketika tu, ada lagi dalil-dalil yang lain yang raja tak boleh nak buat apa-apa. Contohnya Hercules kan ketika mana dia dengar daripada Abu Sufyan yang Muhammad ni bagus, kemudian dia tanya kepada rakyat dia, apa pandangan kamu? Rakyat dia pun tak setuju. So akhirnya dia tak setuju sedangkan dia nak masuk Islam. Nak ceritanya dia pun takut kedudukan dia selepas dia buat dakwah, orang akan attack dia. Nanti anda akan tunjukkan dalam sirah. Sebenarnya telah berlaku ketika mana Rasulullah SAW berdakwah di hujung-hujung hayatnya ketika di Madinah. Ada seorang raja ni, dia ketua pemimpin dia.
Dia balik kepada rakyat dia sebab dia nampak dalam buku Rahikul Maktum dia ceritakan, aku akan cerita, aku yakin pengikut aku akan bersama dengan aku. Sekali bila dia isytihar, esoknya dia kena bunuh oleh pengikut dia. Kemudian pengikut dia pun pening. Kita dah tak ada ketua dah ni, nak buat macam mana Lepas tu lantik salah seorang. Nak ceritanya, bila jadi pegang jawatan ketua, tidak boleh mengubah apa-apa. Cuma rasanya kita perlukanlah ada lagi penulis-penulis yang boleh ketengahkan, ada lagi rujukan-rujukan kat dunia ni, ketua tidak boleh mengubah apa-apa. Dengan cara politik kita pegang kekerasan ataupun dengan arahan, tidak boleh mengubah lagi. Kita perlukan melalui maratibul amal. InsyaAllah. Kalau Allah bagi kekuatan, doakanlah antara orang yang boleh menyumbang, mendatangkan, mengetengahkan balik dalil-dalil yang ada sebenarnya dalam sirah. Kemudian kita boleh tengok lagi dia orang tawarkan apa. Kalaulah yang keempat pula Yang pertama, duit, kekayaan. Kedua, kedudukan. Ketiga, sebagai raja. Keempat, nak tak kami rawat engkau kalau betul kau ada sakit? Sultan Muhammad Hamid II. Betul. Kalau engkau ada sakit, kami akan sembuhkan engkau dengan cara mana sekalipun. Nak offer lah sekali, mungkin kau ada sakit sebenarnya Muhammad. Tapi nak ceritanya, sebab orang sakit kan gila-gila. Antum boleh tengok orang yang Allah bagi dia sakit ataupun gila ni kan, dia kan buat kerja optimis, pergi jalan kiri kanan, kayu basikal, sapu, bersungguh-sungguh kan. Sebab dia orang nampak macam tu, sebenarnya kita ni gila, yang gila-gila buat dakwah sepatutnya macam tu. Bukan bila kuarantin duduk nak buat apa kan. Nanti anak akan tunjukkan juga dalam sirah ni, Islam pernah dia kuarantinkan. Selain daripada kita pernah cerita lah perang Khandaq tu kan, ada juga peristiwa bila di boykot. Nanti kita akan tengoklah peristiwa boykot selepas ni akan diceritakan. Boykot tu 3 tahun, kita baru 18 hari kan. Kemudian ada riwayat daripada At-Tabari dengan Ibn Katsir, dia kata yang deal dengan Rasulullah sebenarnya 2 orang, iaitu Al-Qalid dengan Al-Asr bin Wa'il. Dia yang deal, sehingga dia deal macam ni lah last kali, ya Muhammad, boleh tak kalau sembah sehari, yang lain-lain kami sembah Allah. Kalau ada 7 hari tu, sehari je kau sembah Tuhan kami, 6 hari ni kami akan sembah Allah. Nak ceritanya dia orang akan cari cara. Rasulullah tolak. Percayalah ikhwah, kalau kita buat ikhlas sebab Allah dakwah ini kan, orang akan mula tunduk kepada kita. Ini sirah, sejarah telah menunjukkan akhirnya orang kafir dah mula nak mengalah. Seperti mana yang berlaku dalam kisah hadis Ghulam. Akhirnya raja ketika itu pun menyerah diri. Kami akan ikut kata kau apa, ambil panah yang dekat mana satu. Sehingga musuh ni dia akan menyerah dengan syarat para da'iyah kena kuat untuk nak menceritakan Islam sekalipun. Okey, semua tawaran ini Rasulullah tolak. Sebab apa? Dia bukan sebarang tawaran. Kita kena nampak satu dimensi yang lain, iaitu apa? Ia adalah offer yang ilah selain daripada ilallah sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua orang kafir selama ni dia mengilahkan jawatan, mengilahkan raja, mengilahkan kedudukan, mengilahkan perniagaan. Sekarang dia tidak mengoffer kepada Rasulullah, ilahlah selain daripada Allah. Sebab itu Rasulullah tolak. Rasulullah bukan tolak alat. Kita jangan nampak ini sebagai alat sahaja. Kena nampak satu sisi lain. Sebab apa? Sebab dia offer kepada Rasulullah. Boleh tak Rasulullah, kami sebab Allah sehari je, lagi 6 hari ni kau ilah bersama dengan kami. Kau ilah ni 6 hari, sehari itu kau ilah selain daripada Allah. Ilahlah kepada perniagaan, ilahlah kepada benda-benda lain. So benda ni besar sebenarnya. Sebab itu boleh jadi tanpa kita perasan, ada dalam sisi-sisi kehidupan kita pun kita risau. Kita mengilahkan kepada assignment, kepada nak kejar 4 flat sehingga dakwah dan tarbiyah terabai. Mengilahkan kepada kerja, kita sanggup ambil OT untuk nak dapat gaji lebih. Sebenarnya kita nak gaji itu adalah ilah kita. Kita sebenarnya nak balik rumah supaya tak nak buat dakwah. Sebenarnya rumah itu adalah ilah kita tanpa kita perasan. Benda yang sangat kita takutkan lah. Jadi kita tengok apa tindakan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW di offer sedemikian rupa, pertama, Rasulullah terus menjawab dengan ayat Al-Quran. Sebab tu ikhwah, bila kita tiba-tiba terganggu kita punya ilah ni kan, ataupun kita terganggu kita punya tujuan, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW terus membacakan surah Al-Fusilat ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ada masa nanti buka.
Dalam ayat tu dia ceritakan tentang kau nak kena ke Allah ugut kan. Allah ugut dengan kaum sebelum ni, kaum Ad, kaum Samud, kena petir. Lepas tu tiba-tiba Utbah bin Rabi'ah ni pergi ke mulut Rasulullah tutup. Ma ra'aitu fasna' bi ma syi'tu. Ini pandangan aku je. Kalau kau tak nak dah, jangan nak bebel-bebel baca ayat-ayat tadi kan. Dah, tu je. Sebab apa? Sebab mereka takut dengan kalam wahyu. Yang tutup ni Utbah, yang lain diceritakan dalam buku Rahikul Maktum hanya melihat sahaja. Sebab itu ada orang sebenarnya nak masuk Islam dah, tetapi tak ada kekuatan ataupun suasana ni tak membantu kalau aku masuk sekarang. Sebab apa? Rasulullah nak baca ayat Al-Qurannya. Sebab tu ayat Al-Quran sebenarnya kalam wahyu. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Betul lah dengan Al-Quran, dia boleh bagi ketenangan ke dalam hati. Pasti benda tu. Akhirnya, kalau kita tengok apa yang jadi selepas tu Rasulullah dah baca Al-Quran, mereka pun yakinlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka memanggil dengan panggilan Muhammad ni memang tak akan menyerah diri. Jadi kita akan buat next. Apa yang mereka akan buat? Baik, kita akan tengok sekarang. Kalau kita tengok kronologi dakwah Rasulullah bila Rasulullah buat, orang-orang kena serangan peribadi. Yang buat secara peribadi, kena secara peribadilah serangan-serangan ke atas mereka. Nah, kalau siapa yang nak tulis balik dekat komen tu boleh tulis poin-poin supaya membantu ikhwah kita yang baru masuk. Nak ceritanya apa yang awal Rasulullah kena adalah tindakan dakwah ke atas Rasulullah sendiri. Pernah kena cekik, kemudian Abu Bakar pernah kena ikat, Ibn Mas'ud pernah kena sepak, tu secara peribadi. Kemudian mereka tekankan lagi dengan menekan dengan jumpa dengan Abu Talib, orang yang melindungi Rasulullah, cuba pujuk orang lain. Tak boleh jadi juga. Kemudian mereka pujuk sendiri direct dengan Rasulullah. Tak jadi juga, last sekali mereka guna kekerasan. Sebab tu kita boleh tengok bila buat dakwah ni, dia tidak ada formula jalan mudah. Memang akan kena tekan sepanjang kita buat dakwah sampai kita mati. Selepas kita mati, anak-anak binaan kita pula akan ditekan. Bukti ni apa? Tengoklah sirah. Akhirnya, mereka kena boykot secara fizikal. Seperti mana yang berlaku ke atas Palestin. Nanti kita akan ceritalah juga insyaAllah. Akhirnya semua Bani Hashim, tengok ada masyarakat ni. Dia bukan satu, bukan Abu Talib je yang bersama. Semua Bani Hashim dengan semua Bani Abdul Muttalib melindungi Rasulullah. Mereka ini telah berada bersama-sama dengan Rasulullah dan rela untuk nak diboykot bersama-sama. Jadi kita boleh tengok telah tersedianya masyarakat. Syarat nak ada masyarakat yang bersama dengan Islam ini, irsyadul mujtama', yang ada orang kafir dalam dia, tetapi diikut kata-kata orang Islam, kena ada Baitul Muslim. Baitul Muslim yang kokoh. Sebab itulah kita kena kahwin dengan ikhwah dan akhwat. Sebab mereka ada fikrah yang sama. Mereka akan bersetuju dengan buat benda yang sama. Bila ada keluarga, lepas tu keluarga ni ada anak-anak, ni ada anak-anak, bila berkumpul, akhirnya jadi satu masyarakat. Bila ada masyarakat yang kuat ni, orang-orang kafir sekeliling, jiran-jiran secara langsung dia akan terkena terpias. Ikhwah bagi makanan kat jiran, tegur jiran, bagi mask free kat jiran, bagi hand sanitizer kat jiran. So benda ni akan membina secara tak langsung kepada orang-orang jiran pun terasa kehadiran da'i dalam hidup keluarga mereka. Sebab tu kena buat sesuatu kepada jiran-jiran. Satu masa dia akan bersama dengan masyarakat Islam yang mungkinlah dia bukan orang tarbiyah pun, ataupun dia mungkin bukan Muslim pun, tapi dia nak bersama-sama. Kemudian Abu Talib telah pertahankan Rasulullah SAW dengan orang-orang Islam. Kecuali daripada Bani Abdul Muttalib ni adalah Abu Lahab. Abu Lahab dan anaknya sahaja tak bersetuju nak melindungi masyarakat Islam. Menurut riwayat Az-Zuhri, bila jadi macam ni, Abu Talib dia sebut dalam Manhaj Haroki, dia kata apa? Abu Talib telah terlintas bahawa mungkin satu masa beliau tak mampu lagi nak menjaga Rasulullah. Sebab berlaku serangan yang bertubi-tubi selepas ni akan hadir ke atas mereka dan juga orang Islam ini. Jadi kita boleh tengok apakah kesan peristiwa deal Utbah bin Rabi'ah ni yang tak berjaya ni. Maka orang-orang Quraisy pun menangkap dan menyeksa keluarga masing-masing yang masuk Islam. Antum tengok soalan ana adalah, dalam tempoh setelah Utbah bin Rabi'ah ini tak berjaya, akhirnya semua orang yang berada di atas Kaabah tu, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab,
Utbah bin Rabi'ah, semua benda tu bila diorang balik, apa diorang buat? Diorang tangkap dan seksa. Tangkap dan seksa. Soalan, berapa orang murtad? Jawapannya tak ada seorang pun murtad daripada tekanan penyiksaan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina fikrah dan iman Rabbani di dalam jiwa semua orang. Di hadapan mereka, pengikut-pengikut Islam ni, diorang sendiri nampak Rasulullah jadi murabbi dan Rasulullah kena seksa dan pertahan. Bila Rasulullah kena seksa, bertemu dengan diorang akan simpati. Ya Rasulullah, kesian engkau. Sesungguhnya aku ada Allah. Kan bila sebut benda ni, dia akan menyebabkan Rasulullah pun strong bila kena ujian, takkan aku ni nak mengalah. Sebab itulah murabbi kena ready lebih besar. Murabbi kena jadi frontliner sekarang ni. Bila anak buah pasif, anak buah tidak respon, murabbi yang kena respon, murabbi yang kena bertindak, murabbi yang kena ke hadapan. Sebelum kita nak tengok peristiwa boykot yang akan berlaku, yang anak akan cerita selepas inilah insya-Allah. Apa pengajaran yang boleh kita lihat? Pertama, inilah keaslian dakwah Rasulullah. Memang buat sebab Allah dan seru kepada Allah sahaja. Tiada habuan dunia. Kan ada satu kisah dalam riwayat Bukhari berkenaan dengan roti. Isteri Nabi nak minta lah roti lebih sikit, harta lebih sikit. Kemudian Rasulullah pun bacakan, tengoklah dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29. Rasulullah cerita tentang jangan mengambil dunia ni kan. Boleh jadi orang yang paling terdekat dengan kita tiba-tiba nampak duduk dekat arah air, tiba-tiba adik akhwah kata, nak tak kita makan sotong sikit Sotong? Orang tengah nak berjimat dia boleh makan sotong ketam. Kita makan sardin pun rasa celaka kan, sebab sardin lebih mahal daripada ayam kan. Makan ayam tu pun dah mewah lah tu. Sebelum ayam makanlah telur. Tapi nak cerita ni tak apalah, bolehlah bagi can kan. Takkan nak makan telur je kan. Telur pun jadi ayam. Makanlah telur dengan ayam. Tapi nak cerita bila makan mewah sikit, Rasulullah menegur isterinya. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil, yang pertama tadi keaslian dakwah, ketika mana di-offer oleh Abu Talib pun dia tak nak. Dan akhirnya Rasulullah bukan buat sebab Abu Talib. Dah tak ada alat yang boleh melindungi. Tapi Rasulullah tetap kata, aku akan terus buat dakwah. Pengajaran yang kedua, kita bukan si penerima. Islam itu sifatnya kena berkorban, memberi dan berjihad. Baru Islam akan menang. Maknanya apa? Kita tidak boleh selesa dan santai. Fasa kuarantin ni, siapa yang rasa selesa dan tak tahu nak buat apa-apa, celaka pada umat ni. Dia sedang mencelakakan umat ni, sebab umat ni tengah sakit. Kan, tengah menderita. Tiba-tiba kita kata nak buat apa ini kena starlight. Macam tak rasa umat ni ada masalah kan. Banyak benda yang boleh buat. Kalau tak tahu nak buat apa, tanya murabbi. Kalau tak tahu nak buat apa, boleh PM mana banyak sangat projek ni. Pengajaran yang ketiga, dalam tarbiyah kita bukan bina kepada harta dan dunia. Dakwah dalam tarbiyah kita membina fikrah dan iman. Sebab itulah ketika mana awal-awal pemboikotan baru je kena seksa dengan kata-kata Utbah bin Rabi'ah tu, masing-masing balik serang keluarga masing-masing, tak ada seorang pun murtad. Sebab mereka dibina dengan fikrah dan iman. Kena ingat ikhwah, kita bukan bina anak buah kita nak ambil harta dia. Kalau siapa ada mindset macam ni, antum akan hilang hartanya dan juga orangnya. Kita nak membina dirinya, bina dengan iman, bina Rabbani. Nescaya dia akan bagi kehidupannya, hartanya kepada Islam. Kalau kita berniat daripada awal nak hartanya jadi doktor, yang kita kena tarbiyah, tajmid orang-orang doktor, orang engineer, dapat duit dia, memang tak lama lah lepas tu dia hilang. Sebab tu kita nak dapatkan orang-orang seperti Khadijah. Bila masuk Islam, dia bagi seluruh kehidupan. Bila dapat Bilal yang dah memang hamba selepas masuk Islam, dia menjadi hamba kepada dakwah ini. Kita nak membina diri kita kan, menjadi kuli-kuli kepada dakwah ini. Jadi itulah insya-Allah yang kita tengok pada siri kali ini. Dan ada 3 pengajaran besar yang kita tengok tadi. Pertama, dalam siri kali ini, iaitu inilah keaslian dakwah, buat semua sebab Allah, seru kepada Allah. Kedua, kita ni bukan si penerima. Islam itu tuntutan dia kena berkorban, memberi dan berjihad.
bukan selesa dan santai. Siapa yang rasa tak ada apa-apa nak buat apa boleh PM pada Ana kalau tak tahu juga nak buat apa. Tanya dengan murabi nak buat apa. Ketiga, dalam tarbiyah kita ni kita nak bina fikrah dan iman. Bukan nak bina dia ni boleh ada pekerjaan, dia ni kita boleh ambil harta dia. Kita tak akan dapat dia menyumbang kepada Islam. Tapi kita bina dia kepada fikrah dengan iman, dia akan terbina untuk nak bagi kehidupan dia kepada Islam. Wallahu a'lam bissawab. Itulah pada siri kali ini membedah kitab Rahiqul Makhtum, penulisnya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada siri yang ke-10. Wallahu a'lam bissawab. Mengalukanlah kalau ada siapa yang nak tulis nota, nak share balik, silakan insya-Allah. Ana akan post nota lepas ni InsyaAllah kita tangguh dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu balik pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.